بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثاره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat bertemu atas limpah dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita meneruskan perbahasan kita berkenaan dengan Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang maha indah dan mempunyai sifat yang tertinggi. Jadi kita masih membahaskan keempat nama yang kita bahaskan sebelum ini. Al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu. Yang kita dah membahaskan takrif bagi setiap satu nama-nama tersebut. Kita bahaskan menurut bahasan yang telah disentuh sebelum ini, iaitu kita cerakinkan. Ini bermula dengan al-awwal, kita bahaskan makna yang ada pada al-awwal. Kemudian al-akhir, yang mana kita bincangkan makna dari sudut lughah dan dari sudut bahasa dan dari sudut syarak. Makna al-awwal kita bincangkan mempunyai lebih kurang 3 ataupun 3 atau 4 makna kita dah bincangkan. Kemudian makna al-zahir dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah. Al-zahiru kita bincangkan lebih kurang ada 7 makna dari sudut istilah. Al-batinu kita bincangkan ada lebih kurang 8 makna dari sudut istilah. Baik, jadi apa yang kita janjikan sebelum ini adalah kita akan menghimpunkan semula keempat-empat nama ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dan dialah al-awwal, dialah al-akhir, dialah al-zahiru dan dialah al-batinu. Dan keempat-empat nama ini disekalikan penyebutannya. Dan sebab itulah sebahagian ulama memilih untuk membahaskan keempat-empat nama ini dengan menyebutkan apa yang dipanggil lataiful iqtiran, iaitu dibahaskan secara bersama. Dan apa yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis baginda dalam Sahih Muslim, juga kita dah sentuh hadis tersebut, bagaimana Nabi SAW mentafsirkan antal awwalu falaysa qablaka syai', kau yang awal, tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Wa antal akhiru falaysa qablaka syai', engkaulah yang al-akhir dan tiada sesuatu selepasmu. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', engkau al-zahir, tiada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu, engkau yang batin, falaysa dunaka syai', tiada satu pun yang paling dekat melainkan kau. Itu ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Juga dalam bentuk maknanya disekalikan keempat-empat. Jadi sebab itulah kita tutup perbahasan kita bagi 4 nama ini, al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu, dengan cara yang sama.
Maknanya kita lihat pada lataiful iqtiran. Maksud lataiful iqtiran yakni kehalusan yang ada pada keempat-empat nama ini apabila ianya disekalikan. Jadi sebelum ni kita bincangkan nama ini dengan diasingkan dan perbahasannya agak panjang. Tetapi alhamdulillah kita dah sentuh ke semua nama dan setiap makna yang dibahaskan oleh ulama. Alhamdulillah. Dan bagi sesiapa yang baru sahaja mengikuti kelas ini, mungkin boleh merujuk semula rakaman pada sebelum ini. Maknanya kita bincangkan yang sebelum ini untuk mengetahui dengan lebih terperinci berkenaan dengan makna-makna yang lebih terperinci. Baik, jadi apa yang kita nak sebutkan pada kelas kali ini, lataiful iqtiran, kehalusan yang ada pada empat nama ini. Kata para ulama, dal al-iqtiran hadhihi al-asma' al-arba'ah al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin ala ihatati Allah az-zamaniyah wal-makaniyah. Yakni menunjukkan keempat-empat nama ini disertakan sekali untuk menunjukkan liputan Allah yang berbentuk az-zamaniyah, yakni liputan yang meliputi seluruh masa. Wal makaniyah, dan meliputi seluruh tempat. Maknanya ini antara apa yang kita boleh sebutkan kehalusan yang ada. Maknanya bila kita sebut al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu, keempat-empat nama ini ia merangkumi liputan Allah terhadap masa dan tempat. Fa ihatatu awliyatihi wa akhiriyatihi bil qabli wal ba'di. Maknanya liputan Allah yang bersifat awaliyah dan yang bersifat akhiriyah, ianya merujuk kepada sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas. Maknanya fa kullu sabiq intaha ila awwaliyatihi wa kullu akhir intaha ila akhiriyatihi. Setiap yang datang kesemuanya akan terhenti kepada awaliyatullah. Makna awaliyatullah maknanya semuanya yang datang dalam alam semesta ini, dalam makhluk ciptaannya semuanya, kerana kita tahu fa kullu siwallah wa huwa makhluk. Setiap selain daripada Allah itu adalah makhluk. Jadi semuanya akan kembali kepada kita kata semuanya ada permulaan dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itu maksud dia. Sebagaimana kita dah bincang sebelum ini, Allah al-awwal bila bidayah. Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang al-awwal dan tidak ada permulaan. Alam yakun syai'un qablahu wala ma'ahu wa huwa ta'ala sabiqul asya' kulliha. Maknanya Allah SWT tak ada sesuatu pun sebelumnya, tak ada satu makhluk pun sebelumnya, tak ada sesuatu makhluk pun yang serentak. Ma'ahu yang diserentak
wujudnya itu bersama dengan Allah, tak ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendahului segala sesuatu, dan tidak terikat dengan waktu, dan juga tidak terikat dengan apa-apa yang menunjukkan sesuatu yang tidak apa kita kata, tidak tidak yang berkaitan dengan Tuhan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala awal bila bidayah. Dan kita bincangkan sebelum ni makna al-awwal yang ketiga dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang mencipta dan memulakan seluruh makhluk. Semua makhluk kembali kepada Allah. Jadi itu maksud lataiful iqtiran yang pertama bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala ihatatullah, yakni awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil qabli wal ba'di, wa kullu sabiqun intaha ila awwaliyatihi wa kullu akhirin intaha ila akhiriyatihi. Yani maknanya ahatat awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu, maknanya awaliyah Allah itu meliputi segala sesuatu. Maknanya semua makhluk itu bermula daripada ciptaan Allah. Kalau kita lihat teori yang dikemukakan berkenaan dengan lahiran univers, alam semesta, tak kira apa yang mereka katakan, contohnya apa yang mereka sebut sebagai teori Big Bang, baik, letupan infijarul azim, Big Bang, letupan yang besar. Baik, kalau kita takdirkan letupan yang besar itu cahaya yang menghasilkan letupan besar itu, kita katakan ia adalah daripada ciptaan Allah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala yang meletupkan. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan hal tersebut. Kalau kita terima teori tersebut, maka ianya tak menafikan awaliyatullah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dah ada dulu dah. Sebab itu ada teori daripada teori Big Bang di situ juga. Kalau kita tengok ahli fizik dan juga ahli astronomi, mereka menyatakan tentang teori berkenaan dengan flat universe, bukan flat earth, flat universe. Maksud flat universe maknanya universe ini asalnya ditarik, maknanya dibentangkan, di expand, dibesarkan, diratakan. Itu dipanggil flat universe. Maknanya seluruh alam universe ini, seluruh cakrawala, galaksi, termasuklah kita ini, maknanya mempunyai kadar-kadar yang tertentu.
dan mengikut kajian yang dikemukakan oleh ahli fizik dan juga ahli astronomi, mereka mengatakan ada 7 fasa. 7 fasa. Maknanya bila kita nak tengok daripada apa dia galaksi kita ini, dan kita nak tengok dari sudut sejauh mana ianya datang daripada infijarul azim, yakni Big Bang, letupan yang pertama itu. Maknanya kita, kalau kita pandang dekat apa panggil langit pada waktu malam, kita tak akan nampak lah, tapi kita nampak adanya bintang-bintang. Tapi kalau kita lihat melalui teleskop dan sebagainya, alat-alat, kita akan nampak. Tapi kita akan nampak, tetapi sebenarnya kalau kita nak nampak sampai ke infijarul azim, Big Bang itu, maknanya kita perlu melalui 7 fasa. 7 fasa waktu baru boleh sampai. Maknanya kita memandang sesuatu itu makin lama makin muda. Maknanya astronomer mereka kata kalau kita lihat dengan menggunakan teleskop yang ada sekarang ini, contohnya macam teleskop yang sebelum ni teleskop Hubble ataupun James Webb, baik itu hanya boleh kita dapat capai bintang mungkin bintang yang kita mampu nampak mungkin hanyalah bintang yang baru toddler, baru budak kecil. Tapi kalau kita nak tengok lagi jauh, mungkin kita boleh nampak baby, bintang punya baby bintang. So maksudnya kat situ itu dari sudut apa yang astronomer bincangkan, kajian mereka. Tetapi tidak sama sekali kita boleh menafikan ataupun menolak ataupun menerima secara total. Tetapi kita katakan dia adalah satu contoh kita untuk kita mudah faham. Maknanya kerana kita lihat makna di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut berkenaan dengan langit ini, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bina dengan kekuatan. Wa inna lamusi'un, dan kamilah yang wa inna laqadirun, kamilah yang berkuasa membentangkannya ataupun mengembangkannya. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita baca tentang alam semesta ini, universe ini, maka yang ditemui oleh pakar fizik ataupun astronomi atau astrofizik, iaitulah alam semesta kita ni makin berkembang, dan itu tidak bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan kita ini, kalau kita lihat kedudukan bumi adalah kedudukan yang ada sebahagian yang kata center, ada sebahagian yang kata maknanya kita daripada bumi ini kita boleh tengok beberapa fasa sahaja. Tak mungkin kalau nak menggunakan mata kasar kita dapat melihat lebih jauh. Tapi ala kulli hal, contoh yang kita berikan ini adalah kita nak bagi tahu tentang apa sahaja penemuan yang ditemui oleh saintis ataupun ahli astronomi, physician dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala al-awwal wal akhir, maknanya ihatatullah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, liputan Allah itu mengatasi masa dan juga tempat, dan itu disebut space time. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala
meliputi yakni pengetahuannya berkenaan dengan masa dan juga tempat. Bukanlah Allah itu sendiri masa atau Allah itu sendiri tempat, itu tidak benar. Itu bercanggah dengan akidah Islam. Bukan, Allah itu bukan masa, Allah itu juga bukan tempat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala liputannya itu meliputi seluruh masa dan juga tempat. Dan kalau kita lihat ulama-ulama Islam pula menyebutkan apa yang disebut antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menyebutkan berkenaan dengan langit. Langit ini bulat. Begitu juga apa yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Al-Iqlil, menyebutkan pendapat ulama yang juga mereka ambil berdasarkan ahlu hay'ah, yakni ahlu astronomi. Maknanya ulama Islam mereka tidak menolak astronomi dan ahli astronomi. Mereka tak tolak apa yang ditemui oleh astronomer, ahlu hay'ah yang menyebutkan tentang bulatnya langit, universe, bukan setakat bulatnya bumi, bahkan universe semuanya bulat. Dan ini memang kita katakan tidak bercanggah, tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Tidak ada percanggahan dengan Quran dan Sunnah. Jadi bahkan langit itu sendiri adalah bulat. Dan apa kita kata itu dengan bulat itulah yang kita kata dapat memberi maksud keluasan. Kalau kita katakan contohnya bila kita nak kata bumi ni flat, jadi dia tak boleh kita nak gambarkan keluasan. Macam kita ambil bola dan kita akan tengok keluasan yang ada pada bola itu, maknanya pada kita kata daripada sudut dia itu lebih mudah untuk kita dapat kefahaman. Begitu juga Nabi SAW sebut tentang apabila kamu idza sa'altumullah fas'alu firdaus al-a'la. Apabila kamu minta kepada Allah, maka mintalah syurga firdaus yang tertinggi. Fa innahu awsatul jannah, kerana sesungguhnya syurga itu adalah berada di pertengahan, awsatuha, pertengahan, yakni kedudukannya itu ada pada tengah langit. Maknanya dari sudut apa kita kata tak boleh difahami melainkan langit itu iaitu dalam bentuk yang bulat, dalam bentuk yang bulat. Dan itu kita kata kalau kita nak faham, maknanya kita kena rajin sikitlah. Maknanya orang Islam perlu jangan kita beranggapan ilmu sains atau ilmu astronomi itu tidak penting ataupun tidak berdalilkan dengan dalil Quran dan Sunnah, ataupun tidak betul, ataupun kita beranggapan ianya adalah konspirasi dan sebagainya. Itu tak tepat. Maknanya kalau kita faham betul-betul tentang kosmologi yang sahih, dan dia tidak bercanggah dengan apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, apa yang disebutkan juga oleh ulama-ulama Islam, dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ada sebuah risalah yang sangat bagus berkenaan dengan bentuk alam ini, ataupun bahkan risalah ini mengatasi kajian-kajian yang astronomer ataupun astrofizik yang ada sekarang, iaitulah risalah Al-Arshiyah, karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah bincangkan tentang isu berkenaan dengan bentuk arash dan bentuk alam itu sendiri bulat, maknanya universe bulat.
kita kata macam mana dia bulat, kemudian macam mana dia boleh jadi flat. Maknanya kalau kita faham tentang 7 fasa yang berlaku selepas Big Bang itu, kita akan nampak macam mana dia boleh expand jadi 7. Maknanya sebahagian ulama sebutkan tentang langit, 7 langit itu kita kata dia bermaksud, boleh jadi juga bermaksud 7 fasa yang ada pada selepas infijarul azim. Tak mustahil boleh perkara tersebut boleh jadi salah satu daripada tafsiran yang kita kata yang boleh diterima. Tetapi ala kulli hal kita perlu lihat pada tafsiran salaf, tafsiran salafus salih, dan ternyata kalau kita lihat tidak ada yang bercanggah dari sudut kita kata apa, penciptaan universe ini. Ala kulli hal, kita nak beritahu tentang taiful iqtiran di sini, ihatatullah az-zamaniyah wal makaniyah, iaitulah liputan Allah yang bersifat zaman, tempat dan juga makan, dan Allah Subhanahu wa taala dia bukanlah masa itu sendiri. Dia bukanlah masa itu sendiri, sebab ada di kalangan ahlu ilhad, golongan dahriyun, mereka mengatakan God is the time, God is the space time, God is the time. Dan mereka membuat kesimpulan Tuhan itu adalah masa, dan Tuhan itu adalah tempat, Tuhan itu adalah space time. Dan ini tidak kita kata adalah akidah yang berasal daripada akidah dahriyun. Kita pernah sebutkan sebelum ini, yang mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah memusnahkan kami melainkan masa. Dan kalau kita lihat, memang ada falsafah yang menyatakan yang menyembah masa, yang menyatakan masa itu adalah Tuhan, God is the time, time is the God, dan tidaklah mematikan kita, tidaklah memusnahkan kita melainkan masa. Dan kadang-kadang kita terdengar juga ada orang Islam sendiri yang kadang-kadang mereka tak perasan tentang masalah ini, lalu mereka mengatakan biarlah masa yang menentukan, biarlah masa yang menentukan. Ini bahaya. Ini perlu kita perbetulkan. Biarlah masa yang menentukan. Secara umumnya nampak seperti tidak ada masalah, biarlah masa menentukan. Baik, adakah masa yang menentukan takdir kita, ketetapan takdir yang berlaku? Tidak. Sebagai seorang Muslim, kita takkan kata masa yang menentukan, tetapi kita mengata Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala huwa ad-dahr, ay khaliqud dahr, ay mudabbirul dahr. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta masa. Allah yang mencipta masa. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta masa. Allah yang mengurus takbir masa. Tetapi bukan Allah itu masa. Sebab itu kita kata maknanya elakkan daripada kita menggunakan lafaz-lafaz yang boleh menjerumuskan kita kepada perkara yang mahzurat, perkara yang dilarang, iaitu kita menyamai perkataan golongan dahriyun. Mereka mengatakan dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa ma yuhlikuna illa ad-dahru, tidaklah memusnahkan kami melainkan masa. Dan itu yang kita kena faham maknanya. Cuma apa yang kita sebut tadi, ihatah, liputan Allah, iaitulah liputan Allah Subhanahu wa taala terhadap masa dan tempat, itu adalah liputan yang bersifat ilmunya meliputi segala sesuatu,
dan liputannya itu uh, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta segala sesuatu dan semuanya kembali berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta mereka yang berpegang dengan teori Big Bang pun kita boleh jawab maknanya Big Bang itu, letupan infijarul azim itu, siapa yang daripada sumber mana, kuasa mana yang menimbulkan infijarul azim, yang menimbulkan siapakah yang di sebalik infijarul azim Big Bang, siapakah? Adakah makhluk asing ataupun alien? Sudah tentu tidak, tetapi dia adalah al-qadirun, al-musi'un, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir, al-azim, al-qadir, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala al-khaliqul bari'ul musawwirul azizul jabbarul mutakabbir, al-awwal al-akhiru al-zahiru al-batinu. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang mencipta segala sesuatu. Itu kalau kita berhadapan dengan golongan yang berpegang dengan teori Big Bang. Maknanya kita tak, Big Bang itu sendiri pun tidak ditolak secara 100% total oleh ulama Islam. Tetapi yang menjadi penolakan kita apabila ditafsirkan Big Bang itu dengan isywaiyah ataupun apa disebut sebagai sesuatu berlaku tanpa ada pencipta ataupun berlaku dengan sendirinya, berlaku secara semula jadi dan apa yang cuba untuk menafikan peranan ataupun kuasa Tuhan terhadap penciptaan alam semesta ini, itu yang menjadi masalahnya. Big Bang itu kalau dijadikan sebagai alasan untuk menolak kuasa Tuhan atau menolak ciptaan Tuhan, itu sahaja. Sebab itu yang perlu kita faham berkenaan dengan al-awwal wal akhiru al-zahiru al-batinu, iaitu dari sudut liputan masa dan tempat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta segala sesuatu. Membawa makna liputan, bila kita sebut liputan tu, maknanya semua yang ada dalam dalam cakrawala ini, dalam alam semesta ini, semuanya dalam liputan Tuhan. Maknanya tidak ada yang berada di luar liputan Tuhan. Maknanya bukan sesuatu yang sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang barat hari ini, yang mereka buat fiction, science dan sebagainya. Maknanya galaksi ini dicipta oleh robot ataupun oleh ada apa ada makhluk gegasi monster ataupun alien, ada yang membuat alam ini, kemudian mereka tidak dapat mengawal setiap galaksi itu, lalu itu yang menyebabkan berlakunya pecahan ataupun peperangan, pergaduhan, pertentangan, kelingkahan dan sebagainya, clash antara mereka, antara galaksi, peperangan antara galaksi, kerana penciptanya itu sendiri tidak dapat kontrol. Itu semua adalah kita kata punca daripada mereka sendiri menafikan Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan kewujudan Tuhan, kewujudan the creator, Allah Subhanahu Wa Taala al-khaliqu, yang mencipta, al-bari'u yang mencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang mencipta segala sesuatu. Baik. Jadi maknanya kita perlu jelas bagi contoh seperti itu supaya masyarakat jelas maknanya apa yang dibahaskan oleh saintis, astronomer, physician, astrofizik dan sebagainya, tak kira apa sahaja bidang, maknanya dapat dijelaskan dengan kita tidak bersifat takalluf atau memberat-beratkan diri dengan kita cuba untuk mentafsirkan, memaksa ayat-ayat Quran. Tidak, bukan. Ini bukan kita memaksa ayat-ayat Quran untuk mentafsirkan kejadian sains ataupun kejadian tabi'i yang berlaku,
tetapi ia lebih pada penjelasan tafsiran yang bertepatan dengan konsep Asmaul Husna, bertepatan dengan akidah Islam. Maknanya antaranya nama Allah Al-Awwal Al-Akhiru, Al-Zahiru Al-Batinu. Baik. Sebab itu baik, termasuk daripada Lataiful Iqtiran yang kita boleh ambil daripada empat nama ini. Maknanya bila kita sekalikan, kita faham maknanya bila sebut Al-Awwal Al-Akhir, maknanya menunjukkan Al-Awwaliyah Wal-Akhiriyah, itu menunjukkan ihatatullah Az-Zamaniyah, masa, liputan Allah di sudut masa. Dan al-zahiru al-batinu merujuk kepada al-makaniyah, yakni liputan Allah terhadap tempat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala dia tinggi, Tuhan yang maha tinggi, dan dia juga yang dekat. Dia maha tinggi daripada makhluknya, dan dia juga maha dekat. Dan itu tidak bercanggah. Sebab itu apa sahaja yang cuba untuk ditafsirkan tentang Tuhan, cuba untuk dicari kontradik ataupun pertentangan antara ayat-ayat Al-Quran, antara sifat-sifat Allah, maka terbatal dan ternafi. Ternafikan berdasarkan dua sifat ataupun dua nama yang ada ini, Al-Zahiru Al-Batinu. Al-Zahiru mewakili sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sifat ketinggian Allah yang kita dah bincangkan sebelum ini. Al-Zahiru ini ada lebih kurang 7 ataupun 8 7 makna yang kita dah bincangkan kesemuanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala zatnya itu sendiri tinggi mengatasi seluruh makhluknya. Uluwu zat, al-fawqiyah, uluwu ghalabah dari sudut dominasi, dari sudut penguasaan, uluwu sya'ni wal qadri, ketinggian dari sudut kekuasaan Allah, dari sudut qadarnya, dari sudut tidak ada persamaan antara makhluk. Dan al-zahir itu juga kita sebutkan sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala dia dia tinggi di atas arash, tinggi di atas arash. Dan itu kalau kita lihat al-zahiru ini juga maknanya Allah Subhanahu wa taala dari sudut tempat, maknanya Allah Subhanahu wa taala tinggi, maknanya tempatnya maha tinggi, tinggi mengatasi seluruh makhluk, mengatasi seluruh makhluknya. Dan sudah tentulah bila kita nak faham tentang ketinggian Allah ni, maknanya kena balik pada hadis-hadis Nabi SAW yang sebutkan tentang keberadaan arash, iaitulah di atas langit yang ketujuh, dan langit yang ketujuh, dan di atas langit yang ketujuh itu adanya al-bahru, adanya lautan raya, dan di atas lautan raya itu adanya arash Allah. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arash Allah itu singgasananya yang maha agung maha mulia itu di atas lautan, di atas air. So apa ada terjemah lautan raya? Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis al-aw'al, al-hadis yang Nabi SAW menyifatkan tentang di atas laut itu, lautan itu, Nabi sebut dengan lafaz laut. Maknanya dalam surah wa kana arshuhu 'alal ma', surah Hud ayat 7, adalah arash Allah tu di atas air. Dalam lafaz Abu Daud ditafsirkan oleh Nabi SAW lautan. Maknanya air itu apa? Air itu lautan. Bukan lautan kat dunia ni, lautan yang ada di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh. Maknanya ada lautan lagi, ada lautan. Dan sudah tentu ianya besar, lautan raya. Sebab itu anak lebih prefer untuk diterjemahkan lautan raya.
kerana dia lebih besar daripada lautan yang ada di muka bumi ini. Lautan raya. Dan di atasnya itu adanya 8 malaikat, ataupun dalam sebahagian riwayat disebut 4 malaikat awal dalam rupa kambing gurun. Kambing gurun. Yang mana hadis ini disahihkan oleh jama'atun minal ulama, antaranya al-Imam Ibn Khuzaimah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah juga mensahihkan hadis ini. Dan hadis ini sahih. Hadis berkenaan dengan arash Allah itu maknanya dipikul oleh malaikat yang berupa kambing gurun. Macam mana wallahu taala alam kita beriman, kalau kita terima hadis itu sebagai hadis yang sahih, maknanya kita beriman. Tetapi itulah sesuatu yang menguji akal kita dan menunjukkan akal kita ini tidak mampu nak sampai. Maknanya terbatasnya akal kita. Tapi bila kita sebut tentang tempat tadi, maknanya balik pada ihatatul zamani, ihatatul makaniyah, liputan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seluruh tempat. Maknanya kenapa? Kerana Allah yang paling tinggi, dan bila sebut paling tinggi tu, itu kita kena explain. Maknanya kena bagi tahu. Maknanya Allah Taala istiwa di atas arasy. Dan arasy ini adalah bumbung bagi alam. Arasy adalah bumbung bagi alam. Dan syurga itu berada di bawah arasy. Arasy itu adalah makhluk Allah yang besar. Keluasannya lebih 500,000 jarak perjalanan. Dan sebahagian riwayat disebutkan 700,000 jarak perjalanan. Yang maknanya teri-teri arasy itu sahaja besar. Dan tak boleh nak dicapai oleh kita. Besar sangat, maknanya Allahu Akbar wa a'zam wa ajal. Allah Maha Besar dan Allah lebih besar kerana dia Tuhan. Kerana dia yang mencipta arasy, dan arasy itu dicipta Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan keagungannya, untuk menunjukkan azamah, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala di atas seluruh makhluk. Dan sebab itu kita kena faham bila kita sebutkan tentang langit, bila kita sebut 7 petala langit, dia bukanlah bermaksud yang kita faham. Sebahagian ramai orang mungkin salah faham, dia ingat 7 petala langit ni 7 lapisan yang ada di atmosfera bumi. Ini salah. Ini yang seperti mana yang ditafsirkan oleh dahulu kita ada siapa tu, Harun Yahya, dia pergi tafsir 7 petala langit ni, dikata 7 lapisan yang ozon apa benda tu. Itu salah sama sekali, kerana 7 petala langit ini bukan merujuk kepada 7 lapisan yang ada di atmosfera bumi. Dia bukan atmosfera bumi, tapi dia 7 lapisan yang kita katakan mengatasi seluruh galaksi. Bukan bumi sahaja, seluruh galaksi. Sebab itu kita katakan yang paling dekat untuk tafsiran ini, kalau kita ikut apa yang ditegaskan oleh ahli astronomi, iaitulah boleh difahami 7 fasa selepas Big Bang tu. Maknanya 7. Maknanya lagi jauh. Bukannya semata-mata dekat bumi saja. Macam kita katalah orang ingat dekat ISS tu, okey, mereka ingat itu langit yang kedua dah. Salah. Itu tak sampai, tak lepas langit pertama. Sebab kita nampak nebula, kita nampak semua objek-objek kosmik yang kita nampak menggunakan teleskop hari ini baru tak melepasi langit yang pertama pun. Ini nak bagi tahu keluasan langit. Dan sebab apa, kenapa ulama Islam mengatakan langit ni bulat? Sebab dia luas. Dan sebab itu kita kata tak betul. Orang yang kata kita kata bila tengok langit pertama, okey, langit pertama ni dia nampak. Kemudian dia ingat lepas pada sampai dekat ataupun macam ahli falsafah faham mereka faham arasy itu adalah
apa dia uh, orbit yang ke-9. Orbit yang ke-9 maknanya tempat adanya planet yang tertentu. Itu pun tak betul, salah. Maknanya bila kita sebut tentang keluasan langit yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, dalam Quran dan Sunnah, itu langit itu maksudnya bukan langit yang kita nampak ni. Sebab kita mungkin kita tak faham, sebab kita tak faham dari sudut penggunaan istilah langit tu dan juga istilah space yang ada hari ini, mungkin kita tak nampak kaitannya kat situ. Sebenarnya dia lebih tepat, maknanya langit kat situ dia merujuk kepada space yang ada maknanya 7 fasa yang jaraknya sangat-sangat besar, sangat-sangat besar, dan kat situ kita akan nampak betapa kecilnya kita, betapa kerdilnya kita dan betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kat situ saja yang kita dapat lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apa yang kita sebutkan tadi berkenaan dengan ihatatul makaniyah, al-makaniyah, tempat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas seluruh makhluk, dan itulah yang kita perlu isbatkan. Yang kita isbatkan Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas seluruh makhluknya, dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala juga maha dekat dengan hamba-Nya, dan itulah yang kita dah bahaskan tentang makna nama Allah Al-Batinu. Dan sebab itu termasuk daripada keagungan nama Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batinu, maka dia meliputi rukun tauhid, iaitulah rukun tauhid yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, iaitulah rukun ilmu dan juga ma'rifah. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Awwal, dia yang terawal, fi akhiriyatihi, pada yang terakhirnya. Wal akhiru fi awwaliyatihi, dan yang terakhir pada yang terawalnya. Wal zahiru fi butunihi, yang paling zahir pada dalam kedekatannya. Wal batinu fi zuhurihi, dan yang paling dekat dalam ketinggiannya, dalam penzahiran ketinggian. Maknanya sebahagian ulama sebut, siapa yang nak faham tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlulah dia memahami keempat-empat nama ini dengan pemahaman yang tepat dan pemahaman yang benar, pemahaman yang berdasarkan apa yang ditunjukkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan apa yang disepakati oleh salaful ummah, dan antara thamarat, antara hasil ataupun kesan kita beriman dengan empat nama ini adalah kita beribadah kepada Allah dengan menyebut nama-nama ini, dengan kita menyebutkannya di dalam doa-doa kita. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW apabila Nabi menjadikan keempat-empat nama ini sebagai nama yang disebutkan di dalam doa, sebagai tawassul dengan nama-nama Allah yang maha agung ini. Dan hendaklah dihimpunkan bila kita menyebut al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batinu. Apabila kita faham, maknanya kita akan tahulah bahawasanya tidak ada yang paling tinggi melainkan Allah, tidak ada yang paling berkuasa melainkan Allah, tidak ada yang paling dekat melainkan Allah. Dan kita tahu bahawasanya itulah perintah Allah kepada kita untuk sentiasa memohon kepadanya. Dan kita tahu dalam bulan Ramadan ni, contoh kita ambil misal yang kita boleh ambil daripada sini, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bulan Ramadan ini diturunkan Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat dalam berkenaan ayat syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai akhir ayat.
Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat dengan sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan tentang apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Baik, fa inni qarib di situ makna bagi al-batinu. Di situ kita boleh, makna kita boleh praktikkan. Maknanya bila kita faham ayat tu, bila Allah kata aku dekat, apa maksud dekat kat situ? Maknanya ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku dekat kepada hamba-Ku, yakni memperkenankan, mendengar doa-doa mereka, memperkenankan permintaan dan hajat-hajat mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan kita dari sudut bila kita berdoa minta dekat Allah, maka Allah Taala dengar. Allah Taala akan dengar segala hajat kita, segala permintaan kita, segala permohonan kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala dekat. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Taala sendiri sebut dalam ayat tersebut. Maka itu antara kesan daripada kita beriman dengan nama Allah ini. Baik. Begitu jugalah maka bila kita betul-betul memahami keempat-empat nama ini yang menjadi rukun tauhid, maka kita tidak akan takut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi kita akan rasa takut kepada selain Allah. Kita akan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati kita akan tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan kembali dan lari daripada sesuatu yang mungkin memudaratkan kita, dan kita lari kepada Allah. Fafirru ilallah, maka berlarilah kepada Allah. Kita melarikan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, melarikan diri kita daripada dunia, daripada segala perkara-perkara yang dapat menjauhkan kita daripada Allah, dan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu bahwasanya Dialah Tuhan kita, dan kita semua ini berasal daripada ciptaannya. Dan antara contoh disebutkan oleh ulama ta'abbud, peribadatan kita dengan nama-nama ini adalah dengan contohnya nama Allah Al-Batinu tadi. Maka kita tahu bahawasanya tidak ada yang paling dekat melainkan Allah, maka kita akan sentiasa merasa takut dan waspada terhadap perbuatan dan tingkah laku kita sendiri, bahawasanya kita sentiasa diawasi, sentiasa di dalam liputan Allah, dan tidak ada mana-mana makhluk yang dapat meloloskan diri daripada liputan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana-mana orang yang zalim, maka dia tidak akan terlepas daripada kawalan dan juga liputan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala rahsia kita, segala apa yang kita lakukan, sama ada yang terang-terang ataupun yang tersembunyi. Maka itu juga menatijahkan rasa muraqabah, rasa sentiasa diawasi dan sentiasa rasa takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dapat mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Dan itu antara samarah yang kita boleh dapat daripada keempat-empat nama ini. Kait dengan al-zahiru tadi, maka tidak ada yang paling tinggi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita berada di sesuatu tahap pencapaian di dunia ini, kita mendapat pangkat jawatan, kita merasa tinggi, kita mendapat kejayaan dalam pendidikan, kita mendapat jawatan, kita mendapat kekayaan, kita merasa tinggi berbanding orang lain. Tetapi bila kita memahami tentang nama Allah Al-Zahiru, maka kita akan sentiasa merendah diri sesama makhluk dan tidak akan mengangkat diri kita melebihi apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaannya, dan kita tidak akan mudah untuk mengangkat diri kita, meninggikan diri kita terhadap makhluk yang lain, manusia yang lain. Kerana kita lihat apa yang berlaku dalam dunia ini, dalam masyarakat ini, dalam masyarakat kita iaitulah sifat sombong, sifat meninggi diri antara satu pihak terhadap pihak yang lain. Kezaliman berlaku apabila adanya orang yang meninggi diri
terhadap orang yang lain, orang-orang yang mempunyai pangkat jawatan, meninggi diri dengan menzalimi orang yang berada di bawah, orang yang mempunyai harta, menzalimi orang yang miskin, meninggi diri mereka, orang yang alim meninggi diri mereka di atas orang yang jahil. Dan itu yang kita kata Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran macam mana Fir'aun, inna fir'auna ala fil ard, Fir'aun itu meninggi dirinya di atas muka bumi. Dan itu kita katakan punca berlaku kezaliman di atas muka bumi ni apabila manusia tidak memahami dan tidak meyakini akan ketinggian Allah al-zahir di atas seluruh makhluk, dan tidak ada kita kata tidak ada penghayatan terhadap sifat ketinggian Allah di atas makhluk. Maknanya bila kita anggap kita berada di tahap yang tertinggi, maka kita beranggapan kitalah yang tertinggi. Tetapi kita tak ingat bahasanya Allah SWT lebih tinggi, maha tinggi, dan Allah SWT dan kita ini kedil. Kerana orang tak kenal Tuhan. Itu punca dia. Kenapa orang-orang yang sombong di atas muka bumi ini melakukan kezaliman, melakukan penindasan. Kita lihat apa yang berlaku di saudara-saudara kita di India, apabila mereka dizalimi oleh penganut Hindu yang ekstrim. Itu juga apa yang berlaku di Palestin, kekejaman dan kezaliman Zionis yang saban tahun berulang-ulang perkara yang sama. Kesemuanya berpunca daripada mereka meninggi diri, mereka menyombong di atas makhluk Allah, dan mereka tidak sedar bahawasanya ketinggian Allah itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang sepatutnya mereka beriman, dan mereka menjadikan menjadikan satu perkara yang perlu mereka takuti, dan mereka perlu memberikan tanggungjawab yang benar, dengan mereka menundukkan diri mereka kepada Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Dan itu antara contoh kita boleh kaitkan dengan nama Al-Zahiru terhadap apa yang berlaku hari ini. Baik, jadi ana rasa cukup setakat itu. Baik, jadi apa kesimpulan yang kita boleh ambil daripada keempat-empat nama ini, maknanya banyak lagi yang kita boleh sentuh tentang samarah atau kesan atau faedah yang kita boleh ambil daripada empat nama Allah, al-awwal, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu. Kalau kita teliti makna ini, masih lagi perlu kita hayati, dan banyak lagi yang boleh kita ulas berkenaan dengan nama-nama ini. Tetapi seperti yang kita janjikan, ini adalah kelas yang maknanya penutup bagi empat nama ini, al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu. Dan insya-Allah pada kelas akan datang kita akan masuk membahaskan nama yang baru, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan apa yang kita sampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.